Okay, Assalamualaikum. Saya Nuzul Anwar dan ini adalah video kedua untuk chapter basic Facebook Ads dan ini adalah sambungan yang video yang sebelum ni. Okay, bila kita dah buat payment method, kita dah masukkan payment method, dia akan keluar macam ni lah. So ini kira dah masuk lah. Dan kalau kita edit, dia dah tak boleh nak usik apa-apa. So yang ni kita biarkan. Dan sekarang ni saya nak ajar tuan-tuan dan puan-puan macam mana untuk kita set up ads pertama kita. Okey, kita pergi dekat kita punya Facebook balik, akaun Facebook balik. Kita klik button ni, klik dekat akaun Facebook. Yang ni dia akan masuk kat Facebook kita balik lah. Kemudian kita pergi dekat page kita. Okey, contoh ni adalah saya punya page lah. Contoh ni adalah page saya. Dan saya akan klik. Ataupun biasa page kita ni dia ada dekat sini. Dia ada dekat sini lah. Dia ada dekat ni adalah page kita. Klik je mana-mana. Okay, contoh bila dah klik tu, dia akan masuk dekat kita punya page. Okay, ni adalah kita punya page. Dan pastikan bila kita dah ada page, kita dah ada post untuk kita iklankan. Ni contohlah post-post saya dah buat. Okey, sekarang ni saya nak iklankan saya punya post yang okey, sekarang ni saya nak iklankan post saya yang ni. Ni saya nak post kan, saya nak run dia punya iklan. Okey, kalau kita buka page, biasanya kita akan lihat button boost post ni tau. Kita akan lihat dekat page manager handphone pun kita akan nampak button boost post ni. Kalau boleh jangan buat iklan menggunakan boost post. Sebab apa? Sebab boost post ni satu dia function dia kurang function. Lagi satu, kalau kita buat targeting pun kita tak boleh nak target sangat. Kemudian dia biasanya kalau Mak Saleh cakap kalau Mak Saleh punya mentor cakap, dia apa panggil iklan ni akan pergi dekat sebarangan orang. Dia bila kita dah target tapi kita susah nak dapat betul-betul yang kita nak, prospek yang kita nak tu susah nak dapat. Okey, dia satu memang nampak mudah guna ni, tapi saya cadangkan jangan guna langsung. Okey, cara nak beriklan adalah dengan menggunakan ads manager. Yang tadi yang billing tadi tu, itu adalah ads manager bahagian billing. So sekarang ni saya nak masukkan bahagian untuk create ads pula. Okey, so kita akan nampak sini bila kita klik balik dekat sini. Atas ni kita akan nampak button create ads. So kita klik create ads ni. Kita klik create ads. Okey, dekat sini saya akan bagi penerangan apa itu setting-setting yang ada dekat depan ni lah sekarang ni. So ni adalah ads manager kita, bahagian create ads. Bahagian kalau kita nampak ni creation lah, dia bahagian untuk kita create ads. Dia belum ads manager yang sebenarnya nanti dia akan tunjuk report apa semua. Itu adalah ads manager. So yang ni adalah bahagian creation ataupun kita create ads. So dekat depan ni kita boleh lihat ada 3, 1, 2 dan 3. Okey, saya terangkan yang bahagian ni dulu. Okey, yang bahagian campaign ni, kalau kita klik campaign, ini dia akan keluar yang ni lah. So yang ini. So yang pertama kita boleh lihat ada brand awareness, reach. Yang bahagian ini consideration ni ada traffic, engagement dan sebagainya lah. So bahagian conversion ni semua ni lah. So yang biasa orang guna adalah satu, brand awareness, traffic dan engagement. Ini adalah memang commons lah, memang biasa sekali orang guna. Memang orang Malaysia menggunakan kebanyakannya adalah 3 ni lah. So yang asasnya tuan-tuan dan perempuan boleh guna
salah satu ni. Okay, brand awareness ni dia punya apa orang panggil optimize dia khaskan untuk iklan kita ni dilihat sekerap yang mungkin, tapi dia tidak optimizekan untuk orang tu engage ataupun untuk orang tu klik lah. Dia bagi nampak je. So dia umpama macam iklan kita yang kalau kita lalu highway, kita nampak billboard kan, kalau ada nombor telefon tu, sempat-sempat je kalau kita dapat nombor telefon tu. Macam tu lah. So yang dia lebih kurang macam ni lah. Dia akan bagi nampak. So brand awareness sesuai untuk kita nak perkenalkan produk kita. Dia akan bagi banyak reach, dia akan keluarkan iklan kita sebanyak yang mungkin. Kemudian engagement. Saya cerita engagement dulu. So engagement ni adalah paling famous lah dekat Malaysia. Paling banyak digunakan. Yang kalau kita lihat post bergambar tu, post yang ada banyak gambar ke, yang copywriting banyak panjang tu, itu menggunakan engagement. So engagement ni Facebook optimize kan untuk orang engage dengan kita punya post lah. Sama ada like ke, share ke, komen ke, like page kan, itu bentuk engagement. So kalau kita jenis menjual, kita perlukan orang komen, orang like kita punya post, kita menggunakan engagement lah. Dan traffic pula dia adalah satu bentuk iklan yang kalau kita klik akan masuk ke satu tempat yang lain. Contoh pergi website ke, landing page ke, ataupun canvas. So traffic adalah sesuai untuk iklan yang macam tu lah. So yang iklan yang saya nak buat ni adalah iklan traffic. Contoh saya nak tunjukkan adalah iklan traffic lah. Iklan yang kerap kali saya gunakan. Saya suka menggunakan canvas. Jadi so iklan tu bila kita klik, dia akan masuk ke satu tempat yang lain lah. Okay, sekarang ni saya tunjuk traffic. Tapi okey, tak apa. Iklan saya juga canvas tu boleh menggunakan engagement. Jadi tapi optimize dia tu ada berbeza lah. Kalau kita punya iklan tu pergi ke satu tempat tapi kita gunakan engagement, orang akan like, share, komen lah. Kalau kita traffic, orang akan lebih optimize untuk klik je Facebook. Tak ada masalah nak gunakan engagement. Okey, sekarang ni saya tunjukkan. Okey, saya tunjuk engagement. Walaupun saya punya iklan tu pergi ke canvas, saya tunjukkan engagement. Sebab majoriti di antara kita masih lagi belum belajar menggunakan canvas, masih menggunakan engagement. Jadi saya tunjukkan engagement lah. Okey, bagi nama dia. Bila kita dah klik dia akan keluar ni, bagi nama dia. Untuk mudah kita nak track dekat Ads Manager kita. Bagi nama dia iklan kelas. Ni saya punya nama lah, nama kelas, nama iklan saya, iklan kelas. Saya suka letak nombor supaya saya tahu ni nombor 1, nombor 2, nombor 3. Untuk saya track balik lah, mudah saya nak track balik. Iklan kelas 1, ok, continue. Ok, bila dah settle dekat bahagian campaign, dia akan masuk automatic dekat bahagian yang kedua. So kat sini kita boleh nampak ada audience, ada placement dan ada budget dan schedule lah. Setiap kali kita ok, nampak ni dia birukan audience, dia menunjukkan audience lah. Kalau kita turun ke bawah, ni placement, dia automatic terus turun ke placement. Kalau kita pergi dekat budget and schedule, ok, ok, so ini dia automatic pergi dekat budget and schedule. Ok, so dekat sini secara asasnya saya cuma tunjukkan asas lah. Nanti saya akan tunjukkan detail bagaimana untuk kita main dekat sini. Ok, yang pertama sekali, biarkanlah everyone in this location, pilih Malaysia. So umur kita pilih lah ikut produk kita punya audience yang biasa ambil dengan kita. Contoh umur dia 25 tahun.
25 hingga 45 tahun lah contoh umur ni lah paling kerap yang ambil produk kita, ataupun kita memang nak targetkan lingkungan umur macam ni kan. So gender ni kita pilih lah sama ada produk kita ni produk khas untuk wanita, kita pilih wanita. Kalau produk ni khas untuk lelaki, kita pilih lelaki. Kalau rasa produk ni general untuk semua orang, kita pilih all. Okey, kemudian language ni pun penting. Masukkan Malay dan English. English kat sini dia ada dua kan? Ada tiga, 1, 2, 3. English all ni ambil. English all ni automatic dia English US dan UK lah, dia automatic. So kemudian detail targeting ni ini yang kita panggil interest. Yang kita kalau biasa dengar Facebook interest, inilah dia. So contohlah saya nak target orang yang minat Sifu FB ad. Jadi saya type lah Sifu. Yang ni dia keluar. Tak semua page ada dia tak semua fan page yang ada dalam ni. Jadi kita kena carilah. Ada yang guna Azizan Osman lah, Azhar Idrus lah, Ustaz Kazim Ilyas lah, terpulang. Kalau kita rasa kita punya jual barang-barang kosmetik, kita type lah benda macam Siti Nurhaliza ke. Itu ini asas lah, ni asas benda yang kalau tudung, kita jual tudung, kita carilah Nilofa, ada ke tak? Macam mana aja Nilofa? Dia type Nilofa. Kalau jual tudung lah. Kalau jual tudung, buanglah Sifu FB ni. Kita target ada ni. Kalau type tudung apa lagi? Kalau jual tudung, tudung online, tudung muslimah, borong tudung online, Delta Sara tudung online store, ni semua kita boleh klik, boleh target. So sekarang ni saya nak target Sifu FB ad. Okey. Dan seterusnya kita turun bawah, kita edit placement. So yang ini placement ni pun antara yang penting juga. Placement, ingat placement. So klik ke edit placement, jangan biarkan dia automatic. Okey, ada yang tak dapat macam ni. Ada yang masih version lama punya, tapi tak ada masalah. Pergi dekat all device ni, pilih mobile only. Kemudian yang ni audience network, buangkan dia. Okey. Kemudian Instagram pun buang. Yang ni buang. Yang ni buang. Okey, yang ni buang. Okey, tinggalkan feed sahaja. Yang ni kalau kita antik dia tak boleh. So kita biarkan feed sahaja. So feed ni maknanya dia akan view dalam handphone kita. Dia macam ni lah. Dia akan view dalam kita punya mobile phone, dalam mobile phone prospek kita. Okey, pastikan ini adalah feed sahaja. Ada yang version lama dia tertutup macam ni tau. Version yang lama biasa dia tertutup macam ni. So kita antik. Lepas tu Facebook kena buka. Kita antik. Ni yang version lama dia tertutup. Yang version baru ni dia terus buka macam tu. Okey, lain tak ada. Okey, ni adalah budget. Pastikan tidak kita plan dulu. Jangan terus nak letak 200-300 ke 100. Plan dulu. Pastikan budget bersesuaian dengan kita punya stok yang ada kat kita. Lagi satu, pastikan budget kita ni tidak orang kata tidak akan merugikan kita lah. Macam tu. Okey, untuk iklan yang pertama sekali, kita nak kena nilaikan bajet kita minima dulu.
baru kita akan naik sikit-sikit. So kat sini saya letak dalam RM10 sebagai minimum budget sajalah. So okey, dekat bawah ni kalau kita lihat, kita dah pilih engagement, biarkan sini. Okey, kita boleh lihat dekat when you get charged ni, dia ada impression, dia ada post engagement. Okey, kalau impression ni dia boleh minimum dia, tak silap saya, RM3. Dia boleh minimum sampai RM3 bajet kita. Paling rendah lah tu. Kalau try RM2, dia tak boleh. Dia minta minimum at least RM3. So kita letak RM3. Okey, kemudian tapi RM3 ni kita tengoklah, kita punya reach yang boleh pergi paling besar pun 140 hingga 620 reach sahaja. So dia tak banyak lah. Jadi biasa saya akan letak RM10 untuk dapat cantik sikit lah. So kita boleh dapat daripada 490 hingga 2100 tebaran iklan. Okey, kemudian okey, contoh lah tadi RM3 kan. Impression RM3. Kalau saya klik post engagement, nampak dia minta untuk RM7.50. RM7.50. So dekat sini kenalah RM7.50. Kenapa impression dengan post engagement ni agak mahal sikit? Sebab post engagement ni dia optimizekan iklan kita untuk diklik, untuk di-engage dengan orang je. Dia akan charge kita daripada engagement. Kalau impression ni dia akan charge kita berdasarkan pada impression lah. Pada apa nama panggil? Okey, kalau kita baca kat sini, pay for your ad many each time your ad is served. Maknanya seberapa banyak yang mungkin, biasa Facebook akan pilih 1,000 lah, 1,000 impression tu dia akan start charge kita. Okey, kat situ kalau kita pilih engagement, dia akan charge kita berdasarkan kita punya ni lah, kita punya klik yang orang like, share, komen, tu. Ni as link, click or post engagement. So optimize tu kita kena pandai set lah, pandai ikut kreativiti masing-masing, fikir yang iklan kita ni nak yang macam mana, nak tebaran ke ataupun nak orang engage. Kalau biasanya saya suka lebih kepada tebaran lah, saya akan pergi impression. So dia akan lebih banyak reach sikit daripada saya punya kalau pilih engagement. So yang ni saya suka ni lah, sebab saya rasa saya selesa guna ni untuk iklan saya. Ada setengah orang iklan jalan laju dekat engagement, ada setengah iklan laju dekat impression. So yang ini kena test lah, kena rajin lah tengok, kena rajin pilih. Okay, continue. Bila dah habis part ni saya continue. Ni saya ubah RM10 lah. Continue. Okay, dekat sini dia ada dua kolom. Use existing post, maknanya dia akan pilih, kita boleh pilih iklan yang kita dah buat dekat page, yang kita dah post dekat page. Contoh macam ni kan, kita dah post dekat page. So kalau yang create new ad ni, ini kita panggil dark post, ataupun post yang tidak publish dekat page. Post yang kita buat dalam ni lah, dalam Ads Manager ni, dia tak ada dalam page pun. Kalau kita run pun post tu takkan ada dalam page. Dia hanya masuk notifikasi saja untuk komen, untuk orang komen, kita akan nampak notifikasi saja. Orang like, itu saja. So yang ni biasa orang buat untuk mengelakkan post dia dilihat orang lah. Ini yang dah page dah besar-besar, dia tak nak orang curi dia punya, orang yang komen dalam post dia tu. Dia suka buat macam ni, pakai dark post ni.
Sebab ni memang tak masuk dalam page post ni. Dia hanya terima notifikasi orang komen, orang like tu je. Okey, yang kita balik, kita klik balik ni. Saya tunjukkan you existing post. Yang ni post kita lah. Biasa memang kita akan buat macam ni pun. Kita akan pilih. Okey, contoh saya pilih post ni. Saya pilih post ni, kelas belajar bisnes, untuk kelas yang batch tu lah. Ini sepatutnya batch ketiga dah, sebab batch kedua kita dah start kan. Okey, kemudian tak ada apa masalah. Kita review, check balik. Okey, iklan kelas 1, adset ni, location Malaysia, Facebook feeds, placement yang itulah, yang Facebook feed tu. Okey, budget ni semua okey, ngam. Okey, kita klik, semua dah ngam, kita klik confirm. Okey, nanti dia akan masuk Ads Manager. So ini adalah Ads Manager kita. Ads Manager kita. So nampak iklan saya dah automatic aktif. Aktif ni maknanya dia dah run lah, dia dah jalan, dia dah aktif. Kadang-kadang setengah iklan dia tulis kat sini pending review ataupun in review. Tu maknanya Facebook sedang review iklan tu sebelum dia approval. Ni kira kalau dah aktif ni dia dah dapat approval. Ni adalah Ads Manager kita. Dia dah dapat approval tau. So macam ni dah, kalau aktif dah dapat approval. Kalau masih pending review, dia masih, Facebook masih check kita punya iklan sama ada boleh di-approve kan ataupun tak approve. Kalau tak approve, kat sini dia akan tulis not approve. Kalau approve, dia akan terus tulis aktif. So ini adalah Ads Manager kita lah. Dia akan keluar report semua kat sini kan. Tak ada dah. So mudah je sebenarnya, tak perlu nak pening-pening kepala nak macam mana nak buat Ads Manager apa semua. Senang saja, simple. Sebenarnya lagi simple daripada guna Boost Post. Okey, bila nak check ni kat sini lah kita punya menu. Ini Ads Manager ni tuan-tuan ingat kalau ada masalah apa-apa, saya suruh klik menu. Ini adalah menu Ads Manager, klik yang ni. Ni menu Ads Manager, ingat menu Ads Manager. So dia akan keluar lah ni. Nanti saya kalau ada masalah, saya akan suruh okey, pergi kat setting, klik setting sini. Pergi dekat billing and payment method, klik billing and payment method. Okey. So bila dah run macam ni, kita balik-balik kat Facebook kita. Balik-balik dekat Facebook kita. Contohlah kita nak masuk balik sini kan. Macam mana kita nak masuk balik Ads Manager tu? Okey. Kita nak masuk balik Ads Manager tu kan. Ya, okey. Saya klik ni button arrow ni. Okey. Dekat sini ada create ads, ada manage ads. Tadi kalau tonton tengok awal video ni, di awal video ni bukan manage ad dia Facebook advertising, tak silap saya, Facebook advertising. So klik tu dia takkan masuk dekat manage ad, Ads Manager ni. So sekarang ni bila iklan saya dah start jalan, dah aktif, dia akan keluar ni pula. So dia akan keluar ni, jadi kita akan klik. So ni untuk kita manage kita punya ads kita lah. Dia akan masuk automatic dekat sini. Okey. Bila dah masuk sini, kita klik dekat kita punya ni account. Pak dia masuk dekat Ads Manager. So ni adalah Ads Manager kita lah. Okey. Bila dah masuk sini lah, contoh bila masuk sini kita nak buat iklan lain. Nampak button hijau ni. Button hijau ni, klik. Okey, dekat sini ingat lagi satu, ingat ada ad set, ada ads. Ingat campaign, ad set dan ads. Campaign adalah ini adalah button ad set. Ad set ni yang kalau kita klik ni, select dia,
Biasa kalau saya akan tanya, kalau ada masalah iklan tak run, saya cakap ataupun tuan-tuan ada masalah audience ke, setting audience ke, saya cakap okey, pergi dekat asset. Pergi dekat asset ni, pergi dekat asset, klik edit yang button pensel ni. So dia akan masuk dekat sini. Dia akan masuk dekat tempat tadi yang kita set audience, yang kita set budget kita. Dia akan masuk balik dekat sini. So kalau ada masalah berkenaan dengan audience ke apa, untuk add set, pergi dekat add set. Ni yang tadi saya target sifu FB ad apa semua tadi kan. Ni yang saya set feed apa semua, budget apa semua. Okey. Kalau ada masalah dekat copywriting ataupun iklan tu, nak tukar iklan yang lain, gambar iklan yang lain, pergi dekat ads. Ads ni adalah setting post. Setting post kita. Kalau saya klik edit ni, saya select dia kan, saya select dia ni, saya pergi dekat setting dia, setting yang tulisan yang gambar pensel ni, ni yang dekat post tadi tu lah. Ini yang post tadi tu. Okey, mudah je. Kalau ada masalah, saya selalu akan sebut mana, cuba pergi dekat asset, pergi dekat asset, klik edit. Cuba pergi dekat ads, klik edit. So itu je. Dan kalau nak buat iklan baru, terus pergi dekat button create ad. Dia akan masuk dekat tempat yang tadi tu. Dia akan masuk balik dekat sini. So ni campaign, ni asset, ini ad. Ad yang tempat masuk post tadi tu, ad set yang kita edit audience placement tadi tu. Okey. So jika ada permasalah dekat video ni, maaflah video ni agak terpanjang sikit. So jika ada masalah, boleh tanya saya dekat dalam grup. Tak ada masalah, insya-Allah saya akan jawab. So itu saja setakat ni untuk video yang kedua ni, dan insya-Allah kita akan sambung untuk video yang seterusnya. Okey, terima kasih.